إلى قيام الساعة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير اللهم آمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua kita berada dalam keadaan yang sihat, yang terbaik yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, apa menurut keinginan Allah terhadap kita, insya-Allah. Baik, kita akan sambung perbincangan kita dalam surah Al-Hasyr. Kita melihat malam ini pada ayat yang ke-23, insya-Allah. Kita nak baca dulu ayat ke-23 ini. Muka surat 548, surah yang ke-59 ayat ke-23. Baik. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallahu allazi la ilaha illa hu. Huwallahu allazi la ilaha illa hu. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. Subhanallah amma yushrikun. Terjemahan. Kecil sangat Ustaz, ayat apa Ustaz? Minta maaf, ayat ke-23 yang besar kan? Tak apa Ustaz, saya rujuk Quran. Kecil sangat, dia tak nampak. Dialah Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maharaja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah daripada apa yang mereka persekutukan. Baik. Dan terjemahan Quran yang biasa kita punya, beza sikit, dan saya kira ada part yang lebih baik Quran terjemahan kita daripada Quran Windows ni. Ada part yang Quran Windows ni dia lain dengan Quran terjemahan kita. Quran terjemahan kita baiklah. Yang ini saya tak pasti terjemahannya dia ambil daripada mana. Baik. Ayat ke-23 masih lagi membincangkan tentang siapa. Dan pembukaan ayat ini sama dengan ayat atas, iaitu huwallah allazi la ilaha illahu. Ayat ke-23 Allah Azza wa Jalla masih lagi hendak memperkenalkan sebahagian daripada sifat-sifatnya setelah kita melalui cerita-cerita yang ada di dalam surah Al-Hasyr ini. Cerita-cerita yang Allah Azza wa Jalla bawakan kepada kita ni tujuannya adalah untuk apa? Menunjukkan kebesaran Allah. Adalah nak menunjukkan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ada lagi? Kisah-kisah yang Allah bawakan dalam surah Al-Hasyr ini dan dalam, kita katakan, dalam Al-Quran secara umumnya. So kita berfikir. Allah bawakan. Baik, kita lihat pada surah yang ke-12 ayat ke-111. Muka surat 248. Muka surat 248. Waalaikumsalam.
Surah ke-12 surah Yusuf ayat ke-111, ayat yang terakhir sekali pada surah Yusuf. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Terjemahan. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Baik. Kisah-kisah yang Allah Azza wa Jalla bawakan dalam Al-Quran, tujuannya adalah ibratun dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa Melayunya adalah pengajaran. Iktibar. Kita dah di bahasa kita pun kan. Ibrah, iktibar. Tapi dia iktibar tau, jangan sebut ikhtibar. Dia jadi lain kan. Kalau IKH kan, ikhtibar dengan iktibar kan, dua perkara yang berbeza. Iktibar ni pengajaran lah. Ikhtibar ni apa? Iktibar. Jadikan iktibar. Jadikan iktibar, jangan jadikan ikhtibar. Ikhtibar. Alif kha. Beza di sikit je. Bahasa Arab yang perkataan ni kan, saya tulis ni bunyi dia iktibar. Yang ni ikhtibar, beza dekat kha saja, jangan salah sebut. Ikhtibar ni maksudnya apa? Ujian. Ujian. Kalau orang nak masuk exam, saya ada exam, indi ikhtibar. Saya ada exam. Dia sebut sebagai ikhtibar. Beza sikit je lah, tapi makna dia berbeza. Dia adalah pengajaran. Sudah tentu apa-apa je kisah kan yang kita dengar. Kisah kita waktu kecil pun kan, kisah kanak-kanak, kisah kancil dengan buaya, anjing dengan bayang-bayangan. Itu semua kisah memang untuk diambil iktibar. Tapi bagi siapa? Kita. Bagi kita. Dalam Quran sebutkan liulil albab. Bagi orang-orang yang mempunyai akal fikiran yang sihat. Maksudnya apa? Dia nak berfikir sampai dia boleh nak ambil pengajaran dan iktibar, pengajaran daripada kisah tersebut kan. Memang kisah yang orang bawakan kebanyakannya nak suruh kita ambil pengajaran, peringatan, tapi itu hanya boleh diambil bagi ulil albab. Allah sebutkan orang yang menggunakan akal dia untuk nak berfikir. Baik. Tapi Quran, dalam kisah dalam Quran adalah lebih lagi. Pertama sebagai ibrah, yang kedua tasdik, dia membenarkan apa yang telah diturunkan sebelum ini, wa tafsil, dan sebagai perincian lagi kepada apa yang telah turun sebelum ini, juga sebagai hudan, petunjuk dalam kisah itu, wa rahmatan, dan juga sebagai rahmat dalam kisah itu, bagaimana Allah berikan pengampunan kepada orang-orang yang berdosa dalam kisah yang Allah bawakan.
Nak tanya sikit Ustaz boleh? Silakan Jinullah. Tajanullah. Ulul albab tu, tapi kalau dalam cerita Piramli tu Ahmad albab pun pintu maknanya kan? Ada kena-mena? Sama ke perkataan word dia Ustaz? Kan betul juga kan. Bunyinya macam sama kan. Baik. Al-albab. Saya tulis ni. Ulul albab. Al-albab. Kan. Kita ada al-albab dalam ayat ni, dan juga satu lagi nama dia Ahmad albab. Bunyi macam benda lah cerita ni kan, tapi betul kan sebab perkataannya. Bunyinya albab. Baik, perbezaannya di mana? Perbezaannya ialah kan, yang ini masya-Allah, kalau orang yang belajar kan, yang kita ambil bahasa Al-Quran, dia boleh tahu dah. Kalau dekat sini kan, apa yang kita tanda yang ada pada perkataan? Isim dah tu. Isim, tanda dia alif lam. Maka alif lam ni kita tahu dia bukan asal dari perkataan, betul? Betul. Jadi kita boleh potong pada dah sama dia. Dan juga sini. So tinggal pada dua perkataan ni, setelah dibuang alif lam, dia tinggal sini masih maintain bunyinya albab. Yang ni tinggal bab, dia tinggal bab. Sebab so kita tahu dah dia punya kata root word dia, kata dasar dia, betul tak? Kan? Kita buang alif lam dia, tapi bagi beza besar tak? Beza besar. Baik, maka ini maintain perkataan dia albab, ini bab. So ini babun, ini adalah pintu lah. Pintu. Baik. Ini adalah plural. Perkataan yang bentuk plural. Singularnya ialah kita biasa dengar perkataannya lubun. Lubun dah macam hati pula kan? Betul. Betul. Lubun tu yang dimasukkan dengan hati tu. Betul? Sebab itu sebabkan ulul albab, dia adalah orang-orang yang sihat akal fikirannya, yang dia menilai bukan dengan akal fikiran, dia menilai dengan hati dia. Kan kita dah yang kita nak sebutkan sebelum ni kan, artikel tentang hati tu dia ada apa? Mekanisme berfikir dia sendiri, betul? Otak kita yang berfikir dekat hati, bukan dekat otak. Dia ada otak dia, betul. Dia ada otak dia yang sendiri yang lebih hebat daripada akal kita. So inilah dia tempat. Ni dia cerita penerangan dia. Ini yang dia makan ulul albab tu. Apa kena-mena dengan pintu tu? Baik, ada pun pintu, ni memang pintulah. Ini singular dia. Babun. Kan? Kalau dia punya plural, bunyinya abwab. Banyak abwab dalam Al-Quran rasa tu. Kita apa tu? Kita doa apa? Doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Abwab tu dia plural, maksudnya pintu-pintu. Pintu-pintu. So Ahmad albab tu dia tambah alif je, alif lam. Kan Piramli kan dengar bunyi Arab, apa-apa pun kan alif lam ada depan al. Bunyi albab. Bunyi macam tu kan. So nak bunyikan Ahmad albab, so bunyi kalau Ahmad bab kan bunyi macam lain macam pula bunyi dia kan. So dia letakkan al, jadilah Ahmad albab, bunyilah bunyi Arab. Adapun perkataan albab yang ini dia adalah albab. Asal perkataan adalah lubun, yang kalau lihat terjemahan diterjemahkan dalam Quran adalah hati. Tapi ini perbincangan yang lain, iaitu apa? Dia ada apa? Pintu hati. Pintu hati. Hati dia ada 4 lapis. Hati dia ada 4 lapis yang Quran sebutkan. Kalau kita perkataan hati dalam Quran, kita ada perkataan apa tu? Fuad. Sadar. Kan kita ada perkataan fuad. Haji Fuad, Haji Fuad ada ke tak ada? Fuad tak ada dalam ni. Tak ada. Okey. Dalam Quran terjemahkan hati. Kita ada dalam Quran perkataannya qalbun. Kita biasa dengar. Qalbun. Kan dalam terjemahan dia letakkan juga hati.
kita ada perkataan Allahumma salli ala Muhammad, sadrun. Kita ada lapisan yang paling luar, sadrun. Kita ada satu lagi namanya lubun. Maka ini semua adalah lapisan, 4 lapisan yang berada di dalam dada manusia. Di dalam ada lapisan. So kita ada begini. Bentuknya 3, 4. Begini bentuk lapisan hati manusia. So yang paling luar ini sadrun, kemudian qalbun, kemudian fuad, kemudian lubun. So dia ada 4 lapis. Ini menurut siapa? Menurut Imam Ghazali rahimahullah. So ini 4 perkara berkaitan dengan hati, lapisnya yang disebut di dalam Al-Quran. Ini Ustaz, sadrun satu yang di luar. Baik, yang luar ni adalah sadrun. Yang lapisan kedua adalah qalbun. Qalbun. Yang lapisan ketiga adalah fuadun. Lapisan yang keempat adalah lubun. Lubun yang dalam sekali ya. Lubun dalam sekali. Jadi saya akan double check untuk pastikan, saya takut saya tertukar juga kan. Kena double confirm. Nanti ingatkan saya untuk semak semula. So, kadang-kadang tertukar-tukar juga. Okey. Nanti saya kongsikan lah. Baik. Ala kulli hal ini. Sadrun tu bukan ke dada, sadar. Ya betul. Sadrun adalah dada. Dada tu termasuk ke dalam hati? Tak, Ataupun so dia lapisan di luar hati? ini lapisan yang paling luar kalau kita cerita tentang dada manusia. So lapisan paling luar namanya sadrun. Masuk dalam sikit dia ada qalbun, masuk dalam lagi dia ada fuadun, masuk dalam lagi paling bawah dalam sekali yang dia ada lubun. So ini empat perkataan yang Al-Quran gunakan untuk merujuk kepada apa yang berada di dalam dada. Apa yang berada di dalam dada. Sebab dalam Quran kan Allah guna perkataan sadrun, alam nashrah laka sadrak. Sebenarnya Allah telah melapangkan dada. Maksudnya kalau lapangkan dada itu maksud dia apa? Dada di bidang, bukan dada di bidang lah, tapi hati dia yang lapang kan. Hati dia yang lapang. So, bukan dada dia yang menjadi bidang, hati dia yang menjadi lapang. So sebab itu sadrun nama masukkan dalam lapisan hati juga. Masuk dalam lapisan hati. Walaupun terjemahannya adalah dada, so dada yang fizikal luar ni sebenarnya. Tapi Quran bila sebut alam nasyrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? So kita pun bila guna perkataan lapang dada, bukan kita masukkan dada kita jadi lapang, tapi apa? Hati kita jadi lapang. Kan? Jadi sebab itu sadrun ini dia masuk dalam lapisan hati, tapi di lapisan hati yang paling atas sekali. Paling dalam atas sekali. Ini paling atas sekali. Yang paling luar. Okey, baik. Maka pada penghujung Al-Hasyr ini Allah bawakan sifat-sifat ataupun nama-nama Allah Azza wa Jalla setelah dibawakan kisah-kisahnya untuk kita mengenal kembali Allah. Kan? Kisah-kisah yang Allah bawakan dalam Quran, pengajaran, ada petunjuk, ada rahmat, semuanya nak bawa kepada perkara yang satu, iaitulah agar manusia mengabdikan diri kepada Allah. Kepada Allah Azza wa Jalla. Kan? Pusing-pusing kat mana pun Allah nak memperkenalkan diri dia supaya manusia mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana orang manusia kebiasaan manusia ialah dia kalau dia kagum dengan seseorang tu, dia impress, dia jadikan idola, maka dia lebih mudah untuk nak mengikuti. Kan? Dan orang yang dia nak ikut itu, dia nak jadikan idola itu, dan itu mestilah satu susuk tubuh yang pada dia istimewa, yang ada kelebihan, yang dia pandang tinggi. Maka sebab itu Allah cerita tentang diri dia, cerita tentang kelebihan dia, cerita tentang kemampuan diri dia, nak biar manusia ni pandang tinggi kepada Allah, lalu tunduk dan mengabdikan diri kepadanya. Yang mana sepatutnya Allah tak perlu buat pun. Kan? Allah tak perlu buat pun. Tetapi sebab Allah sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim dia sayang sangat dengan hamba dia. Dia tahu hamba dia ni memang akan tersasar, kan? Kadang okey, kadang tak okey, maka dia berterusan memperkenalkan diri dia supaya nama Allah tu benar-benar terpahat masuk dalam jiwa hamba tu,
biar sentiasa ingat. Dia hamba bila dia rasa masalah, dia tahu Tuhan ni boleh bantu. Bila dia dapat nikmat, dia tahu Tuhan ni yang bagi. Kan? Bila dia sakit, dia tahu Tuhan ni yang bagi dia sembuh. So semua dia tahu tentang Tuhan, kemampuan Tuhan ini. Lalu apa je yang terjadi dalam kehidupan dia buatkan dia makin tunduk, buatkan dia makin patuh dan makin mengabdikan diri kepada Tuhan tersebut. Huwallah alladzi la ilaha illahu. Kemudian Allah perkenalkan diri sebagai Al-Malik. Sebagai Al-Malik. Baik. Apakah maksud Al-Malik? Kita nak cerita tentang Al-Malik. Raja. Menguasai kerajaan. Baik. Terjemahan dia letakkan Al-Malik yang menguasai. Kuasa. Baik. Ini huwallah alladzi la ilaha illahu, dituliskan tulisannya Al-Malik. Saya salin sini je, senang. Al-Malik. Al-Malik. Okay. Kita ada satu lagi namanya Al-Malik. Pernah dengar tak? Pernah dengar. Kat mana dengar rasanya? Ada ustaz. Nama-nama Allah. Kan? Surah Al-Fatihah Ustaz. Al-Malik. Pada surah Al-Fatihah. Malikiyau, boleh baca Ah. Malikiyau, boleh baca Malikiyau. Masya Allah. Kan? Macam tu kan? Ada dia orang kata kan? Macam tu kan? Ustaz kata lah. Betul ke tidak? Tak ingat lah Ustaz. Betul. Tepat sekali Encik Nuria. Tepat sekali. Cuma Encik Nuria kongsikan kita kan, kita confident, kita kongsikan tu kan. Dah tepat maklumat yang tepat. Maliki Yaumiddin. Dan cara bacaannya adalah Maliki Yaumiddin dan juga Maliki Yaumiddin. Ada dua cara bacaan dalam qiraat. Kalau mazhab Maliki dia baca Maliki Yaumiddin. Kalau Algeria ke Morocco ke, bacaan mereka begitu. Baik. Malik. Baik, terjemahannya yang dalam terjemahan kita diletakkan Malik adalah yang menguasai. Baik. Yang menguasai, ia juga Malik ini tadi sebutkan dia adalah, terjemahannya dia adalah raja. Ataupun kita boleh sebut sebagai penguasa. Ini maksud yang ada pada Al-Malik. Al-Malik dengan ada alif, terjemahannya yang memiliki. Yang memiliki. Dan ataupun kita faham dengan pemilik. Jadi kita ada penguasa dan kita juga ada pemilik. Ada dua. Kan? Penguasa dan juga pemilik. Baik. Apa beza antara dua-dua ni? Dia kuasai. Dia punya. Kan? Dia punya, dia tu Allah lah. Yang Allah bawah tu dia punya, dia memiliki. Baik. Allah disebutkan, diperkenalkan tentang diri dia. Perkenalkan tentang diri dia. Baik, kita lihat tentang Al-Malik dulu. Kita lihat pada surah yang ke-23 ayat 116. 116 ke surah apa? Mantap. Saya buka ayat. Tak buka ayat. Pada muka surat 349. Haji, ayah tak ingat ke masa Fatihah dulu? Ni ulang kaji. Saya ambil Saya bingkisan sahaja. Kalau nak cari tak jumpa dah. Lama muka surat 349 ayat 116 surah yang ke-23 surah Al-Mu'minun. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fata'ala Allahul Malikul Haqq.
La ilaha illa huwa rabbul arshil karim. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Terjemahan. Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Tuhan yang memiliki arasy yang mulia. Baik. Dalam ni Allah guna nama dia apa? Raja. Ta'ala Allah Al-Malik. Al-Malik, Allah guna nama dia Al-Malik, yang menguasai ataupun penguasa. Al-Haq, yang satu-satunya yang benar. Yang benar. Baik. Kita lihat satu lagi pada surah yang ketiga, ayat ke-26. Surah 3, ayat 26 pada muka surat 53. 53, surah Ali Imran. Surah ketiga ayat 26. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulk. Qulillahumma malikal mulk. Tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u. Tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u. Wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u. wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u. Biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Terjemahan. 26 ya Ustaz? Ya, 26. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang Engkau hendaki, dan Engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan dari sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Dalam kekuasaan Engkaulah saja adanya segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Baik. Dalam ayat ni Allah gunakan nama dia apa? Qulillahumma Malik. Kan Malik. Jangan guna Malik. Baik. Malik. Pada dua ayat ni membawa kita pada poin yang pertama mengenai Al-Malik ataupun Al-Malik, bahawa Allah dialah pemilik dan penguasa yang sebenarnya. Baik, rujukan kita tadi 23116 dan juga surah 3 ayat ke 26. Baik, kenapa perlu kita fahami perkara ini? Allah dia adalah pemilik dan penguasa yang sebenarnya. Apa beza Allah dengan manusia? Apa beza antara Allah dan juga manusia? Kita pun memiliki, kan, kita ada rumah, kita ada kereta, kan, kita ada keluarga. Kita tak ada kuasa. Kita juga ada kuasa juga. Tak pada semua. Ada yang ada jawatan dengan kuasa dia boleh, dia ada adun dia ada parlimen dia ada dalam komuniti dia, masyarakat dia, kan, dia ada dalam rumah dia, kan. Kita tak Kuasa kekal. kita tak mutlak. Allah maha berkuasa. Maha. Kuasa, Ya, maha. kuasa kita bukan mutlak. Tak Kuasa kekal. kita bukan mutlak. Tak kekal. Beza dengan manusia ialah kuasa manusia Sementara. tidak kekal. mutlak, tidak kekal. Baik, kuasa manusia tidak mutlak, dia tidak kekal. Tak ada absolute power.
Tak ada absolute power. Hmm. Dia tak sepenuhnya, kan. Sebab itu ini antara cara kita nak mengenal Al-Malik ataupun Al-Malik dengan kita melihat kepada pemilikan ataupun kekuasaan yang ada pada kita. Beza dengan Allah SWT ialah apa? Ialah Allah, dia pemilik dan juga penguasa. Kita boleh jadi kita pemilik tapi kita bukan yang berkuasa atas pemilikan tersebut. Kan? Kita mungkin berkuasa tapi kita tidak memiliki sesuatu itu. Kan? Seperti adun dan juga parlimen. Dia ada kuasa di tempat dia, di dun dia dan juga di parlimen dia. Tapi adakah dia memiliki apa yang berada dalam dun dan juga parlimen tu? Tidak. Dia tidak memiliki, dia cuma ada kuasa. Kan, Majlis Pemandaran Shah Alam. Kan, dia ada kuasa nak saman orang, nak tarik, tapi adakah dia memiliki satu Shah Alam tu? Tidak. Tak, dia tidak memiliki, tapi dia berkuasa. Milik, kita memiliki banyak benda. Kita ada rumah, kita ada kereta, kita ada anak-anak. Tapi apa beza pemilikan kita dengan Allah SWT? Pemilikan kita itu kita tidak mempunyai kuasa atas apa yang kita milik. Saya berkuasa, Ustaz. Saya berkuasa atas apa yang saya milik, kan? Kita tidak berkuasa sepenuhnya. Ini masukkannya ialah Allah boleh ambil. absolute power tadi yang Janil dah kongsikan. Maksudnya apa? Kita boleh ada rumah, tapi adakah kita boleh perintahkan dekat rumah tu, wahai rumah, engkau jangan rosak selagi mana aku hidup. Kan? Kalau kita sebut macam tu, rumah tu ikut tak? Tak ada. Kan? Atap tu nak bocor, ikut dia nak bocor bila. Dia tak kisah. Pipe tu nak bocor, sukati dia nak bocor bila. Kadang kita ada pipe. Kita memiliki pipe. Tapi kita tak ada apa? Kita tak ada kuasa nak keluarkan air daripada pipe tu. Sebab itu bila kena potong air, pipe punya cantik kat rumah, kan? Sinki punya cantik kat rumah, air pun tak ada. Sebab apa? Kita memiliki tapi kita tak ada kuasa. Kena banjir, Ustaz. Kena tsunami. Kena tsunami. Kena banjir. Hanyut habis semua. Habis. Ada kereta nak rosak pun ikut sukati dia nak rosak bila. Kita ada anak, kan? Tapi bila anak dah besar, kan, kita tak ada kuasa untuk nak apa? Nak perintahkan dia ikut sebiji macam mana yang kita nak, kan? Mesti adalah, kan? Itu menunjukkan apa? Kurangnya kuasa pada apa yang kita miliki. Tapi Allah SWT dia pemilik dan penguasa yang sebenarnya. Benarnya. Dia memiliki manusia dan dia berkuasa untuk perintahkan manusia atas apa saja yang dia nak. Sebab itu dalam Quran ayat tadi pun kita baca, surah ayat ke-26 tadi, tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha. Highlightnya adalah pada perkataan apa? Pada perkataan man tasha. Tasha. Maksudnya apa? Sukati. Ikut kehendak dia. Ikut kehendak dia. Ikut kehendak dia lah nak buat apa. Sebab apa? Dia pemilik dan dia penguasa. Kita tak boleh nak cakap apa. Tak boleh nak cakap apa, kan? Tak boleh nak lawan langsung. Tak boleh. Baik. Maka itu beza di antara Malik ataupun Al-Malik, Allah SWT dan juga kita. Kalau kita nak kata saya juga memiliki dan saya juga berkuasa. Baik. Perkara kedua ialah Allah SWT pemilikan dan kekuasaan dia itu ia mencakupi kerajaan langit dan bumi. Kita lihat surah yang ke-43 ayat ke-85. Pada muka surat 495. 495 surah Az-Zukhruf, surah ke-43 ayat 85. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. تبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. Baik, terjemahan. Dan Maha Suci Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dan di sisinya lah ilmu tentang hari kiamat dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Baik, insya-Allah. Dan bila kita baca dalam kelas ni, ada beberapa suara yang dengar membaca kan. Ada yang laju, ada yang perlahan kan. Tapi masya-Allahnya masih mencuba untuk membaca. Masya-Allah, saya kagum pada yang mencuba untuk nak membaca dan teruskan usaha untuk nak membaca. Saya ada seorang pelajar, dia masuk kelas tadabbur. Step untuk tadabbur lah di Akademi Sini. So dia boleh tadabbur kan, boleh buat keluar poin-poin mengikut apa yang kita dah kongsikan pada dia kan. Tapi dia nak baca Quran tak boleh lagi. Dia baru nak belajar baca. Kan, tapi yang saya kagumnya dia terus juga. Kan, dia tak tunggu dia dah boleh baca lancar baru dia nak mula faham Quran kan. Dia jalan serentak. Dia nak faham sambil dia belajar untuk baca. Insya-Allah. Baik. Maka Allah SWT kerajaan dia mencakupi langit dan juga bumi. Kan? Itulah dia beza dengan manusia. Manusia apa? Dia kerajaannya ataupun pemilikannya ataupun penguasaannya terbatas pada tempat-tempat tertentu. Kan? Tempat-tempat tertentu sudah tentu adalah apa? Kecil daripada Allah Azza wa Jalla punya kekuasaan, kan. Bezakan dengan manusia. Manusia pun ada kerajaan, tapi apa beza dia? Manusia dia ada kerajaan di bumi, dia tidak ada kerajaan di langit. Kecuali Ayah Pin lah. Ayah Pin dia kerajaan langit kan. Itu pun dah naik, dah tak turun-turun dah. Kan. Manusia ada kerajaan di bumi. Itu pun apa? Kita berkongsi pemilikan dan juga penguasaan kita dengan berbilion manusia yang lain, yang berbilang bangsa, yang berbilang agama kan, yang berbilang negara. Kita berkongsi. Tapi Allah Azza wa Jalla dia memiliki semua yang ada di bumi dan semua yang ada di langit yang kita tak tahu pun besar mana. Kita ada sedikit pemilikan dan sedikit kuasa di bumi ini pun kita dah rasa macam seronok, dah rasa hebat. Kan? Bandingkan bumi dengan apa, kita ada lagi planet yang lain, betul tak? Kita bandingkan bumi dengan besar bulan ataupun besar matahari. Berapalah sangat besar bumi ni kan. Tapi itu pun kita yang berada di dalamnya, bila memiliki sesuatu ataupun berkuasa, kita dah rasa macam dah seronok habis lah. Dah rasa macam hebat dah. Tapi Allah kerajaannya mencakupi pemilikannya, mencakupi langit dan juga bumi. Ya Ustaz. Ya saya. Minta sahabat-sahabat buka kamera lah, Ustaz bercakap seorang. Tadi saya off langsung tak ada orang. Tak apa, tak ada masalah. Kesian Ustaz. Tak ada masalah. Semua bersembunyi di balik kamera. Bukalah kamera. Tak apa. Okey, okey. Dah buat online, kita dah okey dah lah. Kita dah biasa cakap. Tak apa, tak ada masalah. Sebab kadang kita faham ada yang okey, ada yang tak okey, ada yang bersedia, ada yang tak bersedia. Ada yang dah bersedia tu bolehlah buka. Ada masalah. Tak apa. Kan kira yang ni ramai juga sebelum ni yang buka. Dah buka dah. Tak ada masalah. Pemalu lah Ustaz. Betul. Pemalu. Betul, saya faham. Sebab tu saya tak pernah sebut pun. Sebentar tadi tak ada orang langsung. Saya tutup. Tak ada semua. Saya scroll ke bawah. Semua behind kamera. Tak apa, kita faham. Kadang orang lebih selesa behind camera kan, kita dengar suara. Tak apa, tak ada masalah. Tidak ada masalah. Saya okey.
Tak ada masalah. Baik. Adab. Rutin Ustaz. Tersia agak Ustaz. Tak apa, tak ada masalah. Baik. Yang ketiga, tanda Al-Malik dan juga Al-Malik ini maha hebat ialah apa? Semua datang meminta padanya. Ini antara tanda yang paling besar sekali. Kita lihat pada surah yang ke-55 ayat ke-29. 55 ayat 29. Pada muka surat 532. Surah Ar-Rahman, surah ke-55 ayat ke-29. Baik. Allah firman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi Minasyaitonir rajim. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Yas'aluhu man fis samawati wal ardh. Kulla yawmin huwa fi sya'n. Kulla yawmin Huwa fi fi sya'n. sya'n. Terjemahan Ya. ayat 29. Ya, apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Ada footnote Ustaz. Allah sentiasa menciptakan, menghidupkan, mematikan, memelihara, memberi rezeki dan lain-lain. Baik. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Sekian makhluk ada di langit dan bumi sentiasa berhajat dan memohon kepadanya sehingga menyebabkan Allah apa? Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap masa Allah itu, kalau bahasa kita dia busy. Dia sibuk. Busy dalam mentadbirkan. Bertabik, bagi rezeki, menghidupkan, mematikan dan sebagainya. Baik. Ini tanda apa? Tanda penguasa dan pemilik yang paling hebat. Baik. Kalau orang tu dia ada kuasa ataupun dia memiliki sesuatu yang banyak, contoh dia ada harta yang banyak, kan? Selalunya apa, orang akan datang minta pada dia, kan? Orang minta tolonglah, orang minta pinjamlah, orang minta kerjalah, orang minta tanda tanganlah, orang minta projek lah. Orang datang nak apa? Nak minta. Kenapa orang minta? Sebab orang tahu dia ada Boleh bagi. kuasa, dia boleh bagi. Dia ada apa yang orang tu nak, dia boleh. Sebab tu orang datang minta. Maka tanda seorang itu dia ada kuasa, kan? Dia ada memiliki sesuatu yang lebih adalah orang datang minta dekat dia. Datang minta. Baik. Tapi betapa banyak pun manusia ada, betapa berkuasa pun, seluas mana pun kuasa manusia itu, tak semua orang datang minta dekat dia. Tak semua orang datang minta dekat dia. Ya Allah Azza wa Jalla, semua datang minta pada dia. Semua minta tolong, minta bagi rezeki, minta bagi kesihatan, minta bagi umur yang panjang, minta bagi zuriat, semua. Dan setiap hari orang datang, bukan setiap hari, setiap saat orang meminta pada dia. Menunjukkan apa? Dia satu zat yang maha hebat. Semua pergi minta dekat dia, satu je. Dia satu apa? Penguasa dan juga pemilik yang maha hebat hingga semua orang datang meminta pada dia. Baik, orang bukan Islam kan takkan minta juga dekat Allah, kan? Orang bukan Islam, orang bukan Islam mereka juga apa? Ada doa dia. Kan dia bila pergi semayang tu, kan? Pergi semayang dia doa. Dia meminta jugalah. Dia minta. Kan? Dia minta juga. Kan? Jadi semua itu, biarpun dia minta pada Tuhan dia, tapi Allah tetap dengan sifat Ar-Rahman dia, Allah bagi tak? Bagi. Allah bagi. Setiap apa semua, siapa yang minta, semua Allah akan bagi. Dengan apa jua niat, Allah akan bagi. Walaupun dia niat tu niat yang tak baik, contohnya Allah akan bagi. Ataupun macam ayat yang pernah kita bincangkan, kan? Sebahagian manusia Allah kata dia minta apa? Surah 2 ayat 200. Dia minta Rabbana atina Yang fi dunya hasanah.
fid dunya. Dan dia minta apa yang dia nak dekat dunia. Kan? Tapi Allah akan bagi tak? Bagi. Kita lihat Allah Ikut. sebutkan Surah Al-Insan, Ustaz. Dikehendaki yudhilu man yasha. Masya Allah. Masya Allah, betul atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Baik. Baik, kita lihat malam ni surah yang ke-42 ayat ke-20. Sebelum ni saya kongsikan surah Ustaz, lain. ayat 5 As-Sajadah dia tak masuk ke situ? Sama lebih kurang kan? Ayat 5 sudah boleh bacakan? Yudabbirul amra minas sama Ilal ard. summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruh. Betul, masuk. Dan dia Masuk. mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Betul? Dan Betul. segala urusan Kulla yaumin naik huwa balik. fi sya'an. Masya Allah. Dia Itu lebih dah kurang sama dengan kulla yaumin kan? betul. Itu dah tadabbur surah dengan ayat tu. Masya Allah. Itu level tinggi dia tu. Surah berapa Hajah? Hajah Nurul, surah berapa, ayat berapa tadi? As-Sajadah ayat 5. Sajadah ayat Sajadah. Ayat 5 dengan Ar-Rahman ayat 29 kan? Ya. Boleh. Masya Allah. Lain macam. Saya tulis kat sini. Hebat. Surah 32 ayat yang ke-5. Masya Allah. Baik. Tadi kita lihat surah yang ke-42 ayat yang ke-20. Allah berfirman. Itu surah 485. 485. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi Minasyaitonir rajim. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi. Man kana yuridu harsal akhirati najid lahu akhirati nazid lahu fi harsihi. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ. Baik, terjemahan. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagai sebahagian darinya, yakni keuntungan dunia. Tetapi dia tidak akan mendapat bahagian di akhirat. Baik. Maka ini masuk pada apa? Yang kita bincangkan ini semua datang meminta padanya dan semua Allah bagi. Sama ada orang Islam atau bukan Islam. Dia minta kerana Allah ataupun dia minta hanya kerana dunia ataupun perkara lain. Semua itu Allah akan bagi. Kan? Lepas itu kita sebutkan Allah bagi bukan tanda redha. Betul tak? Bagi banyak, mewah bukan tanda redha. Baik. Maka ini nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan kehebatan Al-Malik ini. Penguasa ataupun raja ini. Semua datang minta kat dia sebab apa? Semua tahu apa yang dia nak tu raja ni atau penguasa ni boleh bagi. Boleh tunaikan. Sebab itu orang berbondong-bondong setiap saat datang meminta kepada Al-Malik, kepada penguasa ataupun raja ini. Sebab itu raja ini dia berbeza dengan manusia. Manusia orang datang minta kan, tapi apa? Dia boleh bagi tak semua? Akak yang dia mampu. Dia pertama tak semua datang minta sebab tak semuanya perkara yang dia ada. Yang kedua, dia tak boleh beri semua. Dia tak boleh tunaikan semua permintaan. Kenapa kita nak kena melihat bandingan dengan manusia? Kerana untuk manusia itu sedar
diri dia itu nak dibandingkan dengan Al-Malik ataupun Al-Malik. Tujuannya apa? Tujuannya nak menghilangkan keegoan ataupun kesombongan manusia yang dia rasa dia tu ada sesuatu. Dia tu ada sesuatu. Baik. Yang terakhir ialah Al-Malik ataupun Al-Malik ini dia adalah pemilik dan penguasa penuh pada hari pembalasan. Ini apakah dalilnya? Apakah reference dia? Ayat Al-Fatihah. Alhamdulillah. Al-Fatihah ayat berapa? Maliki yaumiddin. Yes, Masya Allah. Baik, kita baca juga walaupun dah baca hari-hari. Kita buka Pandai surah dia Al-Fatihah. Masya Allah. Okay. Surah yang pertama, ayat yang keempat, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Terjemahan. Pemilik hari pembalasan. Baik. Yaumiddin, hari pembalasan, hari waktu manusia menerima pembalasan amalnya baik atau buruk. Disebut juga Yaumul Qiyamah, Yaumul Hisab dan sebagainya. Baik. Pemilik hari pembalasan. Kenapa Allah letakkan pada surah Al-Fatihah ini Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Sedangkan kita dah sebut dah sebelum tadi dalam ayat-ayat yang lain Allah sebut dia apa? Pemilik kerajaan langit dan juga bumi. Betul tak? Kita dah lalu tadi. Sini. Allah sebut dia pemilik kerajaan langit dan juga bumi. Betul. Dia semua orang datang meminta kepada dia. Dia Al-Malik Al-Haq. Dia Malik Al-Mulk. Dia pemilik dan penguasa yang sebenarnya. Tapi kenapa bukan ayat-ayat ini yang Allah letakkan pada surah Al-Fatihah? Al-Fatihah Allah khususkan pada pemilik dan penguasa pada hari pembalasan. Sebab tadi tak termasuk alamin, setiap alam. Setiap maksudnya? Dia banyak alam kan. Bukannya alam satu dunia dan apa langit aja kan. Bukan alam dunia aja kan. Ada alam akhirat. Ada berapa banyak alam tu. Tapi yang ni dikhususkannya, yang ni dikhususkannya sebab kalau orang degil lah. Dan yang buat baik dapat pahala lah. Baik. InsyaAllah. Dia nak sedarkan kita lah supaya betul-betul jadi hamba kepadanya. Nak sedarkan kita supaya menjadi hamba kepadanya. Surah Al-Fatihah Allah tak khusus. Silakan. Saya tembak aja Ustaz, betul ke? Betul. Betul. Tembak dengan ada asas tembak yang berilmu dia lain dengan tembak yang sembrono. Dia tembak yang berasas. Dia bukan peluru tabur, dia ada sasaran dia lah. Kan dia tak tabur sangat. Dia main panah tu. Dia main panah lagi terror. Kan. Itu Allah surah Fatihah Allah tu sebut dia Malik Yaumiddin, dia pemilik ataupun penguasa hari pembalasan. Allah terus sebut hari pembalasan. Lagi satu Ustaz, Al-Quran Al-Fatihah tu dia summary of all the info dalam Al-Quran. So dia kena beritahu lah yang tu sebab yang atas tadi sekalian alam aja dia letak. Alhamdulillahirabbil alamin tu kan. So dia terangkan pula dia penguasa apa ni pada hari pembalasan. Betul. Baik, masya-Allah dia summary tepat kan. Haji Nurul sebutkan dia adalah summary dan dia juga adalah peringatan kepada manusia. Haji Nurul sebutkan tadi. Baik. Maka kalau kita lihat pada poin 4 poin kita bincangkan ini, Allah dia terus loncat pergi poin yang nombor 4. Kan? Kenapa? Kerana ini surah Fatihah pula Allah letakkan ni. Memang kita baca setiap hari. Tujuannya memang nak bagi manusia tu tunduk, nak patahkan terus hujah manusia, nak patahkan terus keegoan manusia. Sebab kalau Allah cerita dia adalah pemilik, maka orang kata saya pun ada milik juga, saya pun ada kuasa juga. Dia akan banyak ini dan ini dan itu. Maka Allah terus sebut dia pemilik hari pembalasan.
dan semua orang yang berkuasa di dunia ini, dia tahu dia tidak akan boleh buat apa-apa pada hari pembalasan. Hatta dia punya apa? Dia punya tangan, dia punya kaki, dia punya mata, dia punya mulut pun dia tak berkuasa untuk nak apa? Kontrol. Nak bercakap, nak membela diri dia, dia tak mampu. Maka Allah terus pergi pada poin nombor 4. Pap tu tutup mulut. Manusia tak boleh jawab apa. Kalau kau rasa kau hebat, kau ni nak menjawab macam-macam, Allah kata aku pemilik hari pembalasan. So terpulanglah kau nak jawab apa, kau nak buat apa kat dunia ni, lantak. Janji aku adalah hari pembalasan, tak ada siapa pun yang berani kata yang dia itu nanti ada kuasa pada hari pembalasan. Tak ada siapa. Hatta para malaikat, hatta para nabi pun tak ada satu makhluk yang mengaku yang dia ada kuasa sikit pada hari pembalasan. Tak ada siapa. Maka Allah pergi terus pada poin nombor 4 untuk terus nak mematahkan kan, hujah-hujah orang yang dia rasa dia memiliki, dia rasa dia ada kuasa. So bila dibandingkan dengan hari akhirat, apa yang kita ada, apa yang kita berkuasa ini, dia jadi apa? Dia jadi tak ada apa. Dia jadi tak ada apa. Dia akan membawa kepada apa? Dia akan membawa kepada mindset apa yang kita miliki dan apa yang kita kuasai, dia mesti nanti jadi bermakna pada hari pembalasan. Sebab hari itu kita dah tak ada kuasa dan tak memiliki apa-apa. Maka apa yang ada sekarang dia mesti jadi manfaat pada hari pembalasan. Maka sebab itu Allah Azza wa Jalla, dialah zat yang layak untuk dipanggil sebagai Al-Malik, penguasa, pemilik, dan juga Al-Malik sebagai raja. Kalau kita ambil nombor 4 je pun sudah cukup menyatakan Allah dia memiliki hari pembalasan. Yang mana waktu tu tak ada pun satu orang yang boleh nak bergandingan dengan Allah dalam nak menentukan apa? Sesuatu keputusan. Kita kat Malaysia, setiap negeri ada dia punya raja, ada dia punya sultan yang tersendiri. Dan setiap raja dan sultan tu hanya berkuasa pada negeri dia sahaja. Dia tak boleh pergi masuk urusan negeri lain, dia tak boleh. Hari pembalasan pemilik dan penguasa penuh Allah je. Menunjukkan kehebatan Al-Malik dan juga Al-Malik. Al-Malik. Sebab itu surah Al-Fatihah Allah sebut tu dia adalah pemilik hari pembalasan. Maka ini nama Allah SWT Al-Malik yang Allah perkenalkan. Huwallah alladzi la ilaha illahu Al-Malik. Dialah zat yang maha menguasai. Baik, kalau kita lihat nama Allah Al-Malik ini pada surah Al-Hasyru sahaja, apa yang kita dapat? Apa yang kita boleh bawa keluar mengenai sifat Allah Al-Malik dalam surah Al-Hasyru yang telah kita bincang? Maksudnya merujuk dari sudut apa? Kekuasaan dan pemilikan Allah dalam kisah-kisah yang ada dalam surah Al-Hasyru. Walaupun dia orang berpakat, tapi Allah yang menentukan. Keputusan itu semua dari Allah. Walaupun mereka berpakat, iaitu munafik dan juga Yahudi, tapi Allah tentukan mereka tak boleh menang lah. Allah tentukan bahawa mereka itu tidak boleh menang. Baik. Ini walaupun ada pakatan nak mengalahkan orang Islam, kan? Maksudnya nak berpakat menjadi lebih kuat, kan, yang lebih kuat dari sudut tenaga ataupun kuasanya, tetapi Al-Malik itu dia Allah lebih berkuasa. Lalu dia boleh mengalahkan pakatan tersebut. Dia boleh memecah belahkan pakatan tersebut. Baik, cantik. Satu, ada lain nak berkongsi? Al-Malik menurut surah Al-Hasyr. Senyap tak bunyi. Kisah-kisah kita dah bincang dalam surah Al-Hasyr. Apa yang kita boleh nampak kekuasaan Allah ataupun pemilikan Allah sehingga Allah dia boleh buat suka hati dia.
Tentang pengusiran, Ustaz, tentang pengusiran Allah yang menetapkan pengusiran kaum tu kan. Baik. Teruskan. Sebab kan dia orang tu kan memang kaya lah teguh, tapi kalau tiada kerana kuasa Allah yang menetapkan pengusiran tu, dia orang tak akan keluar daripada kampung itu kan. Okay. Allah yang Allah menyebabkan dia orang tu takut, jadi takut dan keluar daripada kampung tu. Baik, masya-Allah. Kan. Satu poin yang sangat menarik. Kaum Yahudi kan, Bani Nadir, Haji Asia, masya-Allah, jazakillah khairah. Mereka ada kuasa kan? Mereka ada senjata yang baik kan, senjata yang hebat. Sebab apa? Dia orang berduit, so senjata dia bagus daripada senjata orang Islam. Dia ada apa? Dia ada kubu kan. Tetapi apa yang mengatasi kubu dan juga senjata dia yang canggih, dan tenteranya yang ramai, apa yang mengatasi itu? Allah campakkan rasa takut. Al-Malik itu. Penguasa dan pemilik yang dia berkuasa. Dia tak buat apa pun. Dia hanya campakkan rasa takut dalam diri mereka. Hingga kan apa? Kubu yang tebal tak bermakna. Senjata yang canggih dah jadi tak bermakna. Begitu juga tentera yang ramai dah jadi tak bermakna. Siapa yang boleh buat? Al-Malik. Zat yang maha berkuasa. Dia nak tunjukkan kekuasaan dia. Kau rasa kau hebat, senjata kau bagus, engkau berada di tempat yang stabil kan, maka Allah tunjukkan kekuasaan dia kan. Bukankah kita juga pada hari ini kan, kita rasa apa, kadang kita rasa kita ada kelengkapan yang baik kan, kita ada persediaan yang baik, kita ada ekonomi yang kukuh kan. Lalu apa yang kita terlupa? Kita terlupa kekuasaan Allah yang boleh mengambil semua itu dengan sekelip mata kan. Lalu perniagaan yang dah dibina berpuluh tahun habis dalam masa setahun, 2 tahun habis kan. Sedangkan dia rasa dia berada di dalam benteng yang kukuh. Dia dah stable lah, dah stabil, dah tak ada siapa boleh ganggu dah. Ikut dia punya report setiap tahun untung je kan, tak pernah langsung rugi, sentiasa untung. Dah berada di satu tempat yang kukuh. Tetapi kan Al-Malik, yang dia penguasa dan pemilik sebenar itu Allah SWT. Dia boleh bagi dan dia boleh ambil juga pada bila-bila masa. Dihantarlah sesuatu yang kita tak nampak kan. Seperti mana Allah hantarkan kepada Yahudi Bani Nadir, Allah campakkan rasa takut dalam diri mereka, maka Allah campakkanlah satu virus yang kita pun tak nampak, yang akhirnya orang yang berada di dinding yang kukuh itu akhirnya apa? Akhirnya tersungkur juga, terkeluar daripada dinding yang kukuh itu menjadi ranap dalam masa setahun, dalam masa 2 tahun sahaja. Itulah dia kuasa Al-Malik, pemilik yang sebenar, penguasa yang sebenar, yang boleh lakukan sesuka hati. Baik, poin yang sangat baik ya Jas. Baik, ada lagi nak kongsikan mengenai Al-Malik dalam surah Al-Hasyr? Poin nombor 3 Ustaz, ayat 3 Ustaz. Ayat yang ketiga, baik. Dan kalaulah bukan kerana Allah yang telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, tentulah dia akan menyiksa mereka di dunia, dan mereka pula akan beroleh azab seksa neraka pada hari akhirat. Baik. Boleh ke tu? Poinnya, silakan Ajanudah kongsikan sedikit. Yalah, kalau tidak pengusiran itu ditetapkan oleh Allah, tentulah Allah boleh menyiksa mereka di dunia kan. Tentulah dia akan menyiksa mereka di dunia. Mereka pula akan boleh azab neraka pada hari akhirat kelak. Maknanya Allah menguasai hari pembalasan lah. InsyaAllah. Maksudnya Allah, dia berkuasa nak menghalau. Kalau dia tak halau pun dia berkuasa nak mengazab, menyeksa mereka tu ketika di dunia sebelum akhirat. Dia tak perlu tunggu akhirat. Dan kalau dia nak seksa mereka ketika di dunia pun, itu dia berani melakukan. Sebab apa? Dia tahu dia zat yang maha kuasa, tak ada siapa yang boleh nak menghalang. Masya Allah. Insya Allah. Dia bagi wala nuzikonnahum
Azaban. Masya-Allah. Azab yang dekat dulu. Dia bagi rasa azabal adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Masya-Allah. Betul. Sangat tepat. Sangat tepat. Baik, ada siapa nak kongsikan lagi? Al-Malik. Ustaz, dari segi takwa Ustaz. Baik, silakan. Jazainun. So kita dah tahu sifat-sifat Allah yang maha ni. So kita lagi takut kepada Allah lah. Seperti orang-orang sahabat-sahabat Nabi, orang Muhajirin dan cerita ni lah dalam Hashmi ni kan. Jadi daripada itu kita boleh golongkan dia orang ni dah tahulah kebesaran Allah ni, jadi dia lagi iman dia lagi tinggi lah. Daripada mula cerita Ustaz, bila Pak Ustaz cakap pasal sahabat kan, orang Muhajirin ni dia dihalau oleh apa tu? Orang Penduduk Mekah. Penduduk Mekah kan. Lepas tu dia pergi ke Madinah, dihalau oleh orang Yahudi dan apa ni, orang munafik, bukan munafik Ustaz. Yang dihalau yang orang Yahudi lah, orang Yahudi halau dia, tapi dia punya takwa daripada Allah tu selalu sangat tinggi kan. Baik, masya-Allah. Betul. Lubun Ustaz. Maksudnya kat sini Allah jaga lubun dia. Masya-Allah, jazakallah khairan. Lubun tadi. Tapi dia yang lubun dia yang tinggi. Lubun yang tinggi. Mana dia bukan albab lah. Dia bukan albab tinggi lah. Sebelum lubun tu dia masuk pintu dulu, albab dulu. Masuk. Kan dia banyak lapis tu, ada 4. Betul, masya-Allah. Kita tak sampai lagi, kita sodrun dia. Betul. Kita menuju kepada lubun insya-Allah. Kita belum menuju pada lubun. Insya-Allah. Insya-Allah. Betul ke tidak Ustaz? Tahulah. Baik. Zakirah khairah, Jazainun dan juga Januriah. Para sahabat Muhajirin. Saya tambah Zainun punya poin aja. Ketika mana mereka berhijrah, dihalau daripada Mekah, mereka meninggalkan semua yang mereka ada. Kan? Kalau kita nak tinggalkan apa yang kita dah usahakan, boleh kata sepanjang umur kita, sepanjang hidup kita kan, dah bekerja atau mengusahakan satu perniagaan, kemudian kita nak tinggalkan terus, tak buat langsung, maka kita akan rasa sesuatu tu rasa berat sangatlah kan. Kalau kata sekarang kan, bukan bagi semua, bagi sebiji kereta je kan, atau rumah tu bagi separuh dekat orang kan, kita pun rasa berat lah. Tak payah bagi rumah separuh lah, apa yang ada dalam purse, dalam wallet kan, transfer ke orang kan. Kalau disuruh begitulah, kita pun dah rasa berat. Tetapi apa yang ada pada diri Muhajirin dalam lubunnya tu, dia ada apa? Dia tahu apa yang dia ada ini bukanlah dia pemilik yang sebenar. Pemiliknya adalah Allah SWT. Maka yang perintahkan untuk meninggalkan semua yang mereka miliki sementara itu adalah pemilik yang sebenar. Lalu mereka berhijrah dengan lapang hati. Mereka meninggalkan yang kononnya so-called apa yang mereka miliki itu untuk cari apa? Ayat yang ke-8. Apa yang mereka cari? Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Ni ayat ke-8 ni. Redaan Allah. Mereka mencari kurniaan daripada Allah dan juga keredaan daripada Allah. Akhirnya apa? Akhirnya zat yang Al-Malik ini, yang maha memiliki, yang maha menguasai ini, apa yang mereka buat pada Muhajirin? Apa yang Allah buat pada Muhajirin? Terbaik. Allah bagi balik kepada Muhajirin. Allah bagi balik apa dulu yang mereka ada, bahkan berlebih-lebihan daripada dulu yang mereka pernah ada. Jauh lebih. Kan? Sehingga kan mereka memang sangat berlebih-lebihan lah harta yang mereka ada. Sebab apa? Kan mereka yakin pada Al-Malik, pemilik dan penguasa itu Allah SWT. Tak takut nak tinggalkan pemilikan yang sekejap tu. Sebab dia tahu apa yang berada di sisi Allah adalah jauh lebih baik. Allah boleh ambil. Allah nak bagi, dia boleh bagi bila masa, dan dia boleh bagi banyak mana pun yang dia nak. Lalu Muhajirin mencari pemilikan yang berada di sisi Allah, lalu Allah bagi fadlan, kurniaan daripada dia yang melimpah. Masya-Allah. Sampai sekarang kan Ustaz, memang Allah redha pada dia orang kan, terus ke syurga lah dia orang ya. Ya, Allah mereka mencari keredaan Allah, lalu Allah redalah kepada mereka. Itu Allah sebutkan dalam surah yang ke
surah 9 ayat 100 dan juga pada surah yang ke-48 ayat yang terakhir. Ayat terakhir surah yang ke-48. Allah ridha kepada juga pada surah Al-Bayyinah radhiyallahu anhum wa radu an. Pada surah Al-Bayyinah juga. Baik. Poin yang sangat menarik. In fact Ustaz kan juga yang 7 lah, ayat 7 ni Ustaz yang pasal harta tu dia tak, harta fa'i yang diberikan Allah. So dia tak berebut pada harta tu kan, sebab pasal takwa lah kan. Ya, betul. Itu pun juga yang saya nak sebutkan, iaitulah ayat bermula pada ayat yang ke-6 kan, dan ayat yang ke-7 ceritanya tentang apa? Harta rampasan. Harta rampasan sepatutnya ada pembahagian dia, betul tak? Ada pembahagian dia tertentu. Allah dah bagi dah untuk Allah, untuk Rasul, orang miskin, keluarga Nabi dan sebagainya. Tapi dalam surah Al-Hasyr ini kan, Allah kata tak ada siapa dapat. Semuanya untuk Allah dan untuk Rasul. Maksudnya apa? Allah ada kuasa nak tentukan. Dialah Al-Malik. Dia ada kuasa nak tentukan harta ni untuk siapa. Dia boleh tentukan. Itu dia. Wallah allazi la ilaha illahu al-Malik. Zat yang maha pemilik dan juga maha kuasa. Masya Allah. Baik. Kemudian ada lagi? Entah, tak tahu. Nanti tanya, saya yang tanya. Ustaz, mungkinkah dari segi kita dapati ayat 9 kan, orang Ansar ni, jadi Allah pemilik. Jadi maknanya Allah memiliki hati-hati orang Ansar ni sehingga kan mereka mudah memberi, sehingga kan boleh bagi pilihlah isteri yang mana satu nak. Jadi maknanya Allah pemilik lah dari segi segala-galanya lah kan. Ke hati, menawan hati orang Ansar. Betul. Tadi yang sebut lubun. Yakin, lubun takwa dia. Seolah sekali itu takwa. Betul. Allah yang dalam ini disebutkan wala yajiduna fi sudurihim, kan, sudurihim ni dia plural, dia punya singular dia adalah dia tak lubun. sadrun. Singular dia sadrun lah. Dalam terjemahan apa terjemahan sudurihim? Dalam hati mereka. Letakkan hati. Sebab tu dia lapisan hati yang paling atas. Paling atas sekali. So yang surface dia. Maka hati dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla, bukan harta. Hati mereka pun dalam kawalan Allah Azza wa Jalla, ya muqallibal qulub. And dalam genggaman Allah boleh bolak-balik kan, macam tu sahaja. Dia pemilik. Allah kehendaki dia baik, dia baik. Allah kehendaki dia. Walau syi'na la ataina. Ayat Masya Allah. Dialah pemilik pemilik petunjuk ya. Huda. Masya Allah. Kita ambil satu nama Allah Azza wa Jalla, betapa banyak yang kita boleh bawa keluar, yang boleh kita sedar betapa hebatnya zat pemilik dan juga penguasa ni. Ya, apa? Betul. Kita memuji-muji, menyebut-nyebut tentang Allah, nanti dia akan timbul dalam diri kita apa? Betapa kita memerlukan zat pemilik dan penguasa ni. Kita perlukan dia. Sebab apa kita perlukan petunjuk? Dia pemilik petunjuk. Kita perlukan satu zat yang menjaga hati kita. Dia pemilik hati. Kita perlukan zat yang menjaga ahli keluarga kita. Dia pemilik keluarga. Anak-anak kita, zuriat kita, dia pemilik dan penguasa. Maka orang yang dia kenal Al-Malik ataupun Al-Malik ini, dia akan jadi apa? Takut. Dia akan jadi takut. Dia akan sentiasa berharap dan juga dia akan rasa tenang. Rasa tenang. Sebab apa? Dia tahu diri dia dimiliki oleh satu zat. Satu zat yang benar pemilik, dan dia tahu zat ini. Kalau kita masuk pula ayat sebelum tu, apa dia? Ayat sebelum ayat ke-22. Ayat ke-22 dia adalah apa? Satu zat yang apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita rasa lega, hati kita dimiliki oleh satu zat yang maha penyayang. Dan kita hantar anak kita, hantar cucu, hantar kad nursery. Kita dapat pengasuh yang betul sayang kat budak. Kita cari yang pengasuh macam tu kan. Sebab kita tahu dia akan jaga betul-betul
anak kita ataupun cucu kita, dia ada sikap penyayang, maka kita rasa lapang, rasa tenang bila kita lepaskan diri kita ini dijaga oleh Al-Malik, kerana kita tahu dia adalah Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim, yang Maha Pemurah dan juga Maha Penyayang. Dia takkan biarkan, dia takkan jadi macam pemilik dan penguasa yang biasa di dunia ini, yang mana semuanya nak melepaskan diri sendiri. Dan janji aku dapat, orang lain lantak pi ya, nak ambil orang punya bahagian ke, nak ambil apa benda, tak kisah, janji dia dapat. Masya Allah, hanya dengan satu nama Allah Al-Malik. Ustaz, ini juga dapat mencetuskan rasa keyakinan kita pada Allah, Ustaz. Yakinan yang tinggi. Keyakinan yang tinggi. Ya. Betul? Tentang iman dalam iman doa kita, apa je yang kita nak minta, kita tahu. Itu Allah suruh doa dengan apa? Doa dengan menggunakan nama-nama Allah. Dan bila kita kenal nama Allah itu, dia akan menambah keimanan. Tapi dia kena lalu proses apa? Proses belajar, proses kita faham Ulul albab nama itu dan kita kenal nama itu untuk kita nak boleh nak menghargai nama-nama Allah. Sebab tu Allah kenalkan nama-nama dia. Allah nak kita tengok dia ni siapa, supaya apa, nanti kita akan balik pada dia, lagi bergantung, lagi berharap, lagi rasa takut, lagi rasa nak ikut je dia, sebab kita tahu dialah kita punya tempat pergantungan yang kita tak bimbang apa dah selepas tu, akan rasa mengelakkan kita dari rasa lalai, Ustaz. Mengelakkan kita rasa lalai. Masya-Allah. Kita kalau kita dah cuba terapkan dalam diri ahli keluarga kita, anak-anak kita, keimanan kepada Allah SWT, kita lepaskan mereka kepada Allah, kita rasa tenang tak? Tenang. Kita rasa tenang. Kita lepaskan mereka di bawah jagaan Allah, maka kita akan rasa tenang sangat, sebab kita tahu Allah dia tak akan mensisiakan barang yang ditinggalkan kepada dia. Allah tak akan sisiakan apa saja barang yang dititipkan kepada dia. Ustaz. Haziq kan, bila saya kata janganlah keluar selalu, bahaya kat luar tu, Allah ada dia. Kita yang takut, dia yang cakap macam tu. Maknanya kita tak yakin, dia yang yakin. Dia yang yakin Allah dia. Masya-Allah kan. Masya-Allah. Betul lah tu kan. Kadang rasa terpukul bila dia cakap macam tu. Mak ni apa ni, Allah ada dia. Allah ada. Masya-Allah, betul. Kita yang risau. Kita. Masya-Allah, betul. Setuju dengan hal. Assalamualaikum, Ustaz. Takut tengok perbincangan Hajar Nurul dan kawan-kawan serius sangat pukul 10 malam ni. Takut, memang takut. Kenapa pula? Takutlah, takutlah. Hebat perbincangan ni. I just want to divert a few things from the perkataan Malik dan Al-Malik ni. Just saja ni pandangan saya tak tahu betul ke tidak dari segi sejarahnya kan. Perkataan Malik ni kalau dari pergi root dia mim lam kaf lah, malaka, macam tu lah Ustaz kan. Root word malaka, kalau fi'il madinya apa, pemerintah ke apa, telah diperintah ke apa. Sebab saya nak kaitkan perkataan Melaka, saya orang Melaka lah Ustaz cakap kan. Melaka. Saya tahu sebenarnya saya tak belajar sejarah Melaka, saya tahu sejarah Melaka yang pelanduk tu aje lah, wallahualam lah. Tapi the word sejarah Melaka lagi hebat. Saya rasa lah, saya tak tahu orang sejarah, kalau cikgu sejarah beritahukan saya kat sini. Ayat yang tadi Jawa, ayat yang Ustaz dan tunjuk tadi 26 ke yang banyak Malik situ banyak yang saya tahu masa saya sekolah darjah 1 dulu, kita use the word Malacca, M-A-L-A-C-C-A, which is a Portuguese name kan. So saya was wondering bila belajar agama, bila belajar bahasa Arab ni, Malacca mulut dia mim lam kaf lah, mim Malacca lah. And then saya rasa sebelum Portugis datang orang Islam datang. Kan? Saya rasa sebelum Portugis datang orang pedagang mungkin pedagang Islam dah ada kat situ. So there is the word Malacca, tapi as time comes back bermakna pemerintahan atau kerajaan. Kan? Mengikut saya tak tahulah dari segi sejarah lah. Mengikut Ustaz Syazan Ustaz Melaka tu, saya tengok namanya. Zahan. Orang Melaka kata Lahabau, bukan Lahabau, is Allahu Akbar.
Tapi dia dah cakap adalah apa? Nasib baik taklah. Which is not the word, which is not daripada apa khabar. Macam Allah Akbar, apa khabar. Tapi Islam Melaka jadi nama tak sedap. Zaman sekarang jadilah habau, kan? Sama juga Malaka. Kalau Malaka is very Islamic. Bila sekarang dah jadi Melaka, dah melegit bunyi dia tu saja just to divert dah. Pukul semalam orang serius sangat. Saya fikir serius sangat diorang ni. Malaka kerajaan lah, pemerintahan atau kerajaan lah. Macam Ustaz kata lah, kalau pemerintahan manusia tak berkekalan lah. Tak berkekalan kerajaan Melaka tu. Kan, wallahu alam bisawab. Sejarahnya Jawa dia diperintah orang Islam dulu asalnya. Barulah Portugis datang kan. Itulah saya kata tanpa pemerintah apa kerajaan atau dia kerajaan yang paling lah. Dulu tu dia kira I baca sejarah dia memang hebat Melaka tu sebenarnya daripada awal. Keislaman je. Keislaman dan time lah. Sekarang dia tak hebat. Sekarang confused. Semua confused. Habis Haji Ayam malam ni cari nama Langkawi pula. Mana asal? Langkah suka. macam Ustaz, macam Kuala Lumpur kan. Kuala Lumpur pertemuan dua marus yang banyak Lumpur. Jadi Kuala Lumpur lah macam tu lah. Wallahu alam lah kan. Mesti ada sejarahnya. Sudah pasti ada kesan influence Arab ataupun Islam dalam Malaysia pada awal dulu sudah pastilah. Sebab nama negeri kita semuanya Darul kan. Darul lah. Dia start daripada orang Islam. Saya yakin sudah pasti ada pengaruh pada nama negeri itu mungkin. Kan, Nabi Ibrahim pernah datang ke Nusantara. Yang bawa Islam tu daripada mula. Ikut sejarahnya lah. Wallahu alam. Masya-Allah. Masya-Allah. Baik. Itu belajar kebalik lah. Sebab dulu Melaka sekarang. Wallahu alam. Mungkin Malik kot sebab tapi ditukarkan oleh Portugis ke Melaka. Malaka. Okey kan sebab Malaka memang root untuk Al-Malik. Mim lam kaf Malaka. Betul lah tu. Malaka. Ejaan orang Melayu Melaka jadinya. Melaka bunyinya kan. Kan kita banyak bahasa bahasa Melayu kita diambil daripada bahasa Arab. Betul. Betul. Setuju. Melaka. Jangan meleka dah lah. Mungkin Melaka dah. Macam faham tu. Perkataan Arab dia fahmi kan. Lah fahmi. Kefahaman kau. Saya tak faham. Betul. Masya-Allah. Kan kita ambil daripada bahasa Arab. Baik. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Itu salah satu nama Allah SWT sebab kita bincangkan pada malam ini iaitulah Al-Malik. Maka apa yang kita boleh ambil untuk diri kita ialah kita menyedari bahawa pemilikan dan kekuasaan yang sebenar itu adalah datangnya daripada Allah SWT. Yang mana dalam throughout kehidupan kita hingga hari ini kita dah banyak menghadapi situasi ataupun melihat situasi yang mana apa yang dimiliki itu hilang. Apa yang dimiliki itu hilang. Maka carilah pemilikan yang berada di sisi Allah SWT. Carilah pemilikan yang berada di sisi Allah SWT. Kita sayangkan kita punya ahli keluarga, kan kita jadikan dia kekal di sisi Allah. Kita sayangkan harta kita jadikan dia kekal di sisi Allah SWT. Yang bagaimana? Sayangkan ahli keluarga, kita sama-sama ajak untuk beriman supaya nanti semua boleh berkumpul dalam syurga. Sayangkan harta, kita infakkan, kita simpan pemilikan itu di sisi Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang berada di sisi engkau akan hilang dan apa yang berada di sisi Allah itu akan kekal. Maka sesuatu pemilikan yang kita simpan di sisi Allah itu akan kekal. Maka harta yang kita simpan di sisi Allah ia akan kekal. Kita simpan dekat bank Allah, dia akan kekal. Ahli keluarga kita, anak-anak kita yang kita titipkan pada Allah. Saya guna bahasa titip sebab bahasa kita tak jumpa bahasa yang nak menunjukkan kita menitipkan macam kita simpan barang, pergi simpan barang kan. So pasangan kita, ahli keluarga kita yang kita simpan pada Allah, itu Allah akan jaga dan itulah nanti akan kekal bersama-sama dengan kita nanti ketika di syurga insya-Allah. Maka kita mengambil pengajaran daripada nama Allah Al-Malik, menyedari bahawa kita tidak mempunyai apa-apa, kita tidak memiliki apa-apa, Allah boleh ambil
bila-bila masa saja yang dia nak, dan apa yang hilang pada diri kita itu kita jangan bimbang, kerana Allah boleh beri balik pada bila-bila masa saja yang dia nak dengan berkali-kali ganda, mengikut kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan kita dah 10:30, kejap lagi kita nak tidur. Kita juga menyedari kita tidur kejap lagi, roh yang kita ada ni akan balik kepada Allah, dan Allah memiliki roh kita ketika itu, dan dia terpulanglah pada kehendak dia nak pulang balik dekat kita roh itu ataupun tidak. Maka sebelum kejap lagi roh ini balik kepada Allah, kita berdoa dan kita sedar dialah pemilik, dan kita berdoa, ya Allah, kalaulah roh ini nanti bagi kebaikan pada aku, kau pulangkanlah balik dalam diri aku. Kalau kau rasa roh ini lebih baik berada di sisi engkau, maka engkau peganglah dia di sisi engkau. Wallahu ta'ala alam. Itu saja saya perkongsikan pada Sedih dengar tu Ustaz. Berani tak doa yang tu? Sedih dah dengar Ustaz. Macam tidur tak bangun lagi dah. Suruh pegang tu. Yang suruh pegang tu berani tak? Belum. Ustaz, Itu Allah sebut dalam Quran. maknanya Allah ayat yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manabiha. Allah lah dialah yang mewafatkan manusia pada pada kehidupan dia, dan untuk orang yang belum lagi mati, Allah matikan sekejap pada waktu tidur dia. Okay, roh balik kepada pemilik. Roh tu balik kejap dekat pemilik dia. So terpulanglah kat pemilik dia, nak bagi balik ataupun tidak, nak bagi pinjam lagi ataupun tidak. Yang pasti kan kita sebelum roh ni pulang balik dekat pemilik dia, kita dah jaga dia baik. Orang bagi kita pinjam dengan elok, kita pulangkan balik pun pulang dalam keadaan yang lebih elok. Lebih elok. Mudah-mudahan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa